Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang akidah. Tajuk kita beriman kepada kitab. Okey, ini adalah video yang kedua mengenai tajuk beriman kepada kitab. Okey, video sebelum ini Ustazah dah cerita dah pengenalan mengenai kitab-kitab Allah, iaitu mengapa kita perlu beriman kepada Al-Quran, iaitu mengapa perlu kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Yang kedua, kita dah tahu dah hukum beriman kepada kitab, iaitu wajib. Yang ketiga, kita dah baca dah dalil nakli yang mewajibkan kita beriman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, kita dah tahu dah isi kandungan Al-Quran tu ada apa, iaitu perintah dan larangan Allah. Okay. Seterusnya hari ini Ustazah nak ceritakan apa dia maksud kitab, nama-nama kitab yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang terakhir Ustazah akan ceritakan kesan kita beriman kepada kitab. Okay. Jom kita tengok. Okay. Okay. Sebelum itu kamu buka buku teks, kamu buka surat 74 dan 75. Okay. Ustazah akan huraikan satu persatu. Okay. Yang pertama, maksud kitab. Okay. Kita tengok apakah maksud kitab. Okay. Ustazah baca yang tulisan Jawi dulu ya. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jom kita tengok dia punya detail ataupun keterangan dia. Okay, yang pertama kita fokuskan kepada maksud kitab. Okay, kitab bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Senang je maksud kitab. Maksud kitab ialah kalam Allah. Kalam ni maksudnya kata-kata. Kata-kata Allah. Kalam Allah diturunkan kepada siapa? Diwahyukan kepada siapa? Kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Okay, ingat ya? Kalau orang tanya, apa maksud kitab? Kitab ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Okay. Seterusnya, apa dia kandungan Al-Quran? Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah. Okay, sebab itulah kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup. Kerana dalam Al-Quran ada syariat, ada petunjuk dan memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah. Okay, seterusnya kita nak tengok nama-nama kitab yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Okay. Ada 4 nama-nama kitab yang wajib kita ketahui. Okay. Setiap umat Islam dia mesti tahu 4 kitab ini. Okay. Yang pertama, kitab nombor 1 diturunkan kepada Nabi Daud. Okay. Kepada Nabi Daud. Nama kitab itu ialah kitab Zabur. Okay. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Okay. Nombor 2, kitab Taurat. Okay, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Okay, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Okay, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan ataupun diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Al-Quran. Ingat ya, yang paling senang kitab yang keempat lah sebab Al-Quran ni ada dengan kita. Yang kitab Injil, Taurat dengan Zabur ni tak ada dengan kita. Kita hanya ada Al-Quran sebab kita ialah umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad kita gunakan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Okey? Okey, Ustazah baca yang Rumi. Yang Jawi dia tak berapa jelas. Okey, nombor 1. Selain kitab, terdapat juga suhuf
atau lembaran yang mengandungi wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Okey, selain daripada kitab, ada juga dinamakan suhuf. Okay, suhuf ini ialah lembaran-lembaran yang mengandungi wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Okay? Kalau orang tanya apa itu suhuf, suhuf ialah lembaran yang mengandungi wahyu. Okay, yang kedua, syariat. Apa maksud syariat? Syariat ialah hukum dan aturan Islam yang Allah beri kepada manusia dan mesti dipatuhi seperti akidah, ibadah dan akhlak. Syariat ni apa saja hukum dan aturan Islam. Contoh, apa hukum kita beriman kepada Allah di dalam bidang akidah. Dalam Al-Quran dia dah cerita dah beriman kepada Allah adalah wajib. Kepada ibadah pula. Ibadah apa? Contoh, wajib kita solat. Dalam Al-Quran dah tulis dah cakap dah kita mesti solat. Menyembah Allah. Okey. Akhlak. Dalam Al-Quran pun ada cerita mengenai akhlak Nabi. Itu dinamakan syariat. Dia menceritakan mengenai hukum dan aturan Islam. So, syariat ni ada. Kita boleh dapati di dalam Al-Quran. Okey. Seterusnya, kesan beriman kepada kitab. Okey. Kita tengok nombor 1. Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesannya dalam kehidupan kita? Okey. Ada berapa kesan kat sini? Ada 5 kesan dia bagi. Okey. Luqman, kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Antaranya, dia bagi 5. Yang pertama, iman semakin bertambah. Bila kita beriman kepada kitab, iman kita akan semakin bertambah. Nombor 2, mendapat syafaat Al-Quran. Kita akan mendapat syafaat Al-Quran. Syafaat ni apa? Nanti Ustazah akan terangkan. Nombor 3, hidup menjadi tenang dan teratur. Bila kita jadikan Al-Quran kita sebagai panduan hidup kita akan jadi tenang dan teratur. Kita ikut landasan yang betul. Okey, nombor 4, masyarakat sejahtera. Masyarakat akan sejahtera sebab kita mengikut panduan yang diberikan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kelima, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini yang penting. Allah akan kasihi kita. Okey. Ini dia kesan beriman kepada Allah. Okay, ada 5 tadi Ustazah dah cerita dah. Kita baca lagi sekali supaya ingat. Iman semakin bertambah, mendapat syafaat Al-Quran, hidup menjadi tenang dan teratur, masyarakat sejahtera, dikasihi Allah. Okey, sekarang Ustazah nak cerita apa maksud syafaat. Okey, syafaat bermaksud pertolongan. Okey, syafaat bermaksud pertolongan. Jadi Al-Quran dia akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Akhir sekali, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat, Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Okey, kita mestilah rajin-rajin membaca Al-Quran kerana Al-Quran ni dia boleh bagi syafaat, boleh bagi pertolongan kepada kita semasa di akhirat nanti. Kalau orang yang rajin baca Al-Quran, Al-Quran ini akan datang kepada kita dan memberikan pertolongan. Al-Quran akan cakap dekat Allah, ya Allah Tuhanku, masukkanlah orang ini ke dalam syurga kerana dia sentiasa membaca aku, sentiasa menjaga aku. Al-Quran cakap macam tu. Jadi Allah akan masukkan orang yang rajin membaca Al-Quran ke dalam syurga dengan bantuan Al-Quran ataupun pertolongan Al-Quran. Okey, itu sahaja. Hari ini Ustazah cerita mengenai maksud kitab, nama-nama kitab dan penerimanya. Ada 4 kitab iaitu kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Kemudian Ustazah cerita mengenai maksud suhuf. Suhuf ialah lembaran-lembaran yang mengandungi wahyu Allah. Dan Ustazah cerita mengenai maksud syariat. Syariat iaitu aturan ataupun hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan Ustazah cerita maksud syafaat. Apa dia syafaat? Syafaat ialah pertolongan. Dan yang terakhir Ustazah cerita mengenai kesan-kesan beriman kepada kitab Allah, terutamanya kitab Al-Quran. Okey, itu sahaja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.